إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين. السلام عليك يا صاحب المعراج. السلام عليك يا صاحب الشفاعة. السلام عليك يا صاحب اللواء الحمد. السلام عليك يا شفيع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita sama-sama pada petang yang mulia ini dapat kita bersama untuk meneruskan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhabul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, para jemaah, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pelajaran semalam kita telah selesaikan daripada bab istinja ataupun bab qada hajat. Begitulah Islam, agama yang suci bersih. Sampai dalam bab kita nak qada hajat pun
diambil kira dan diberikan penerangan dan serta adab-adabnya. Subhanallah. Itulah dia satu bukti bahawa Islam ni agama yang benar. Kalau kita lihat pada agama lain, tak ada pun sebut dalam bab kita kata nak qada hajat, nak bersuci, nak cebok, tak ada sebut. Tapi inilah di Islam, alhamdulillah. Itu syukurlah kita, ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru ala ni'matil iman wal Islam wa kafa biha ni'mah. Ya Allah, bagi kau sekalian pujian dan kesyukuran atas nikmat iman dan Islam, dan memadailah iman dan Islam sebagai nikmat yang sebesar-besarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga kepada sekalian kaum keluarganya yang dikasihi, dan sekalian para sahabat yang diridai, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, dan para masyayikh, para guru-guru kita semua yang telah menyampaikan agama sampailah kita pada hari ini, kerana bil khusus iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sampailah kepada guru kita yang di mana yang pengarang kitab kita ini iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit Ba'alwi. Kedua-dua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawarah. Semoga Allah panjangkan umur kedua guru kita itu dalam sihat walafiat, dan dilindungi mereka pada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati sekalian rohnya para arwah, para masyayikh guru-guru kita semua yang daripada dahulu sampai hari ini, dan semoga Allah tinggikan darjat mereka dan menerima amalan mereka, dan semoga Allah Ta'ala berkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang hari semalam kita telah bicarakan beberapa perkara dalam adab-adab kita dalam masa qada hajat, ya, buang besar atau buang kecil. Kita dah sebutkan bahawa kalau kita nak buang besar atau kecil yang di mana tidak di tempat yang khusus, di tempat-tempat tanah lapang, maka jauhkan diri daripada orang ramai. Jangan sampai nanti orang mencium bau kita ataupun terdengar bunyi suara angin keluar daripada dubur kita. Dan demikian juga kita kalau nak buang air besar atau buang kecil, jangan buang air pada tempat yang airnya bertakung, kerana itu akan menjadikan air itu najis. Dan kita dah sebutkan panjang lebar tentang masalah air bertakung, dan juga air yang mengalir. Kalau sedikit air yang mengalir itu, kerana itu akan menjadikan air itu pun najis, yang menjadikan mutan najis, yang terkena najis. Dan demikianlah juga kita telah mengatakan apabila kita buang air besar atau kecil, kita jauhkan diri daripada tempatnya orang ramai, tempat orang lalu lalang, ya, tempat orang jalan. Nanti kita buang bersama kecil, orang pijak, nanti orang celakakan kita. Dan demikian juga tempat orang berlindung daripada panas dan hujan. Jadi di bawah tempat teduh, ya, kita buang bersama, jangan. Nanti orang berteduh kat situ, nanti bau busuk, orang celakakan kita. Begitu juga di bawah pokok buah-buahan. Kerana walaupun masa tu bukan musim buah, tapi bila nanti musim buah, orang nak ambil buah, nanti orang pijak pula najis kita. Nanti orang celakakan kita. Itulah Nabi SAW telah mengatakan kepada kita, jauhilah daripada tempat-tempat yang akan membawa pada dilaknat orang. Yang telah kita sebutkan itu, ya. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, secara ringkas apa yang telah kita sebutkan pelajaran semalam. Dan dengan itu masuk kita pada bab yang berikutnya, bab yang ke-10, iaitu bab mandi, di muka surat 235. Bab mandi, muka surat 235. Berkata tuan mengarang kita rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya dan memberkatkan ilmunya kepada kita dunia dan akhirat, pengertian mandi. Apa makna mandi? Mandi dari segi bahasa ialah mengalirkan air. Itu dah kita pun tahulah, ya.
Dan dari segi syariat, mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Ada niat lah. Niat mandi ada besar, niat nak mandi sunat Jumaat, niat nak mandi sunat Hari Raya. Jadi masing-masing itu ada niat yang tertentu. Faedah yang pertama, melakukan mandi merupakan amalan yang dianjurkan oleh syariat. Memanglah Islam ni agama suci bersih. Jadi dengan itu Islam juga menganjurkan mandi. Dan tuan-tuan kalau nak mengetahui sejarah mandi, ia adalah merupakan sejarah mandi yang pertama bila Islam datang di negara Eropah. Jadi negara Eropah ni dia tak menggalakkan mandi. Bahkan raja-raja dia pun tak mandi. Bukan kata tak mandi 1 hari 2 hari, kadang berbulan, kadang bertahun. Badan pun bau busuk. Ya, begitulah dia. Tapi Islamlah yang membawakan sistem mandi. Dan dengan itulah barulah orang mengenali kepentingannya mandi. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan ya, Islam ni agama yang suci bersih. Jadi dia menggalakkan kita mandi untuk membersihkan badan kita. Kita pun orang kawan-kawan kita bersenang dengan kita. Dan kita menghadap Allah. Dan Allah pun senang dengan kita. Begitulah Allah Ta'ala firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang mensucikan diri maupun dengan berwuduk ataupun dengan mandi. Faedah yang kedua, lafaz mandi dalam bahasa Arab panggil ghuslun. Ada yang ghaslun, beza ghin baris depan, al-ghuslu. Itu maknanya jika akan digunakan untuk mandi badan. Al-ghuslu, ghin tu baris depan. Tapi kalau sekiranya ghin tu baris atas, al-ghaslu, itu digunakan untuk mencuci baju ataupun pinggan mangkuk. Itu namanya ghaslu. Jadi bersikit dalam pelajaran ilmu bahasa Arab ya, tuan-tuan dan puan-puan yang nak tahu apa beza ghuslu dengan ghaslu. Tapi kita tak pandailah nak cakap bahasa Arab, kita pakai bahasa Melayu je lah, mandi je lah ya. Dalil mandi dalam firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah kamu. Makna mandilah kamu. Jadi dalam ayat surah Al-Ma'idah ini, Allah perintahkan kalau sekira orang yang dalam junub. Junub tu berhadas besar lah. Ya, hendaklah dia mandi. Dan demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada baina sya'biha al-arba' wa alzaqal khitana bil khitani laqad wajabal ghuslu." Artinya, jika duduk di antara pahanya dan terjadi pergabungan antara dua alat kelamin, maka telah wajib mandi. Jadi makna di sini persetubuhan antara suami dan isteri. Jadi apabila sang suami duduk di antara dua pahanya sang isteri dan melakukan hubungan, maka wajib mandi. Di sini disebutkan dalam bahasa Arab al-zakal khitana bil khitani. Khitan tu apa? Khitan tu artinya tempat sunat. Jadi apabila bertemu tempat sunat lelaki dan tempat sunat perempuan, maka wajiblah mandi. Jadi yang dikatakan tempat sunat tu maaf. Kalau sekiranya kemaluan lelaki, dia selepas dari kepala zakar, di tengah-tengah sikit tu ada bekas tanda sunat. Itu namanya khitan, tempat tanda sunat. Dan begitu juga untuk wanita, maaf, iaitu di tempat kemaluan dia tu dalam sikit tu belah bahagian atas, ada seketul daging tu yang namanya kelentitnya tu dia potong sedikit. Itu namanya ialah tempat sunat. Jadi kalau bertemu maknanya maaf kata, kalau sekira kepala zakar lelaki itu sudah masuk dalam faraj isterinya secara komplit kepala zakar tu, maka bertemulah tempat sunat lelaki dengan tempat sunat perempuan, maka itulah wajib mandi. Tetapi kalau sekiranya maaf kata, dia bertemu hanya di luar bibir saja, zakar lelaki dengan kemaluan isterinya,
di luar bibir tak masuk ke dalamnya, maaf kata, maka itu tidak wajib mandi. Itulah, jadi Nabi sebutkan itu secara perfect, ya, secara direct, makna bertemu khitan dengan khitan, tempat sunat lelaki dengan tempat sunat perempuan. Jadi kita faham, iaitu kepala zakar itu telah masuk dengan sempurna, wajiblah mandi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', air dari air. Maksudnya adalah kewajipan mandi dengan menggunakan air kerana keluarnya air sperma, air mani. Jadi Nabi ringkaskan bahasa Arab, al-ma' minal ma'. Ma' yang pertama tu air wajib mandi. Minal ma' daripada air dengan sebab keluarnya air mani. Jadi kalau dia melakukan perhubungan suami isteri yang kita katakan persetubuhan, itu wajib mandi. Keluar mani atau tak keluar mani, wajib mandi. Keduanya, kalau sekiranya seseorang lelaki atau perempuan keluar mani tanpa persetubuhan, tapi keluar mani, al-ma' minal ma', maka wajib mandi dengan kerana keluar air mani, walaupun tanpa persetubuhan. Jadi itu dia punya, kita kata, ringkasan hukumnya. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari 4 perkara, dari 4 sebab. Daripada janabah, iaitu hadas besar. Dan daripada hari Jumaat, iaitu sembahyang sunat Jumaat, mandi dulu, mandi sunat Jumaat. Dan dari hijamah. Hijamah tu iaitu kita katakan berbekam, mengeluarkan darah kotor. Jadi Nabi SAW biasa berbekam. Berbekam ni pun adalah sunnah daripada sunnah Nabi SAW, ya, dan memang itu baik kerana membuangkan darah kotor. Dan setelah dari memandikan mayat, setelah mandikan mayat, jadi sunat apabila orang yang mandikan mayat, setelah dimandikan mayat, dimandikan diri dia. Ini juga sunat kerana membersihkan diri daripada segala kotoran-kotoran yang mungkin terkena pada dirinya waktu dia mandikan mayat. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini antaranya ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib tu ialah mandi janabah, mandi hadas besar. Ada pun mandi sunat Jumaat, mandi kerana berbekam, mandi kerana memandikan mayat. Ini sunat, dia bukan wajib, ya. Yang wajib satu. Tapi ini Siti Aisyah nak menyebutkan antara perkara yang Nabi SAW melakukan dengan sebab mandi. Ya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari janabah, mandi hadas besar, baginda memulai dengan mencuci kedua tangannya, cuci dua tangan dulu. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, tuangkan air tangan kanan ke tangan kiri untuk mencuci kemaluannya. Sebab tangan kiri digunakan untuk cuci kemaluan. Jadi bersihkan kemaluan dia, cuci tangan, bersihkan kemaluan dia. Kemudian berwudu. Nabi berwudu. Kemudian mengambil air untuk cuci rambut. Kemudian baru startlah mandi. Ya, dah cuci tangan, cuci kemaluan. Kemudian ambil air dan mandi, ya. Kemudian mengambil air dan cuci rambutnya. Kemudian mengambil air dengan kedua tangannya untuk siram bahagian kepala sebanyak 3 kali. Dimulakan cuci kepala 3 kali. Ya. Kemudian menyiram seluruh badan. Kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi itu cara Nabi SAW. Cuci tangan dulu, kemaluannya. Kemudian ambil wudu. Kemudian barulah mandi. Daripada kepala sampailah kepada seluruh badan. Ya. Faedah yang pertama, pengertian janabah. Janabah dari segi bahasa Arab artinya jauh, itu dari segi bahasa lah. Tapi yang kita maksudkan janabah ni hadas besar. Itu disebutkan dalam Al-Quran tentang makna janabah tu. Janab tu jauh. Fabasarat bihi an junubin. Dan maka terlihatlah dia daripada jauh. Itu makna janabah tu dari segi bahasa, jauh. Dan dari segi syariat adalah keluarnya sperma atau keluar air mani atau hubungan badan. Hubungan badan maknanya persetubuhan. Ya, persetubuhan. Jadi itulah dia.
antara sebab wajib mandi hadas besar bila keluar air mani ataupun bersetubuh. Faedah yang kedua, hikmah dianjurkan yang mandi di antaranya adalah, pertama, ni hikmah lah. Kenapa Ustaz dalam syariat Islam ada suruh kita mandi ni? Kenapa nak kena mandi lepas kita ada hubungan suami isteri? Kalau lepas kita keluar air mani, kenapa nak kena mandi pula? Ini antara hikmahnya. Pertama, mendapatkan pahala atas amalan mandi tersebut kerana telah mengikut perintah syariat. Jadi kita ikut perintah syariat. Syariat suruh kita mandi. Jadi kita ikut perintah. Jadi dapat pahala. Yang kedua, untuk bersihkan badan, kita nak pergi sembahyang. Bersihkan badan. Lebih-lebih lagi nak pergi solat Jumaat. Orang ramai. Jadi jangan kita pergi nanti bau badan kita busuk. Orang sebelah pun tarik diri takut dekat dengan kita busuk. Jadi kita mandi. Dan badan menjadi segar. Jadi bila kita mandi, badan kita bersegar. Jadi bila sembahyang pun khusyuk. Tak adalah kalau tidak kita mengantuk sembahyang kita kan. Jadi ini hikmah antaranya kenapa kita disuruh mandi. Baik yang mandi wajib ataupun mandi sunat. Hukum-hukum mandi. Jadi ini hukum mandi. Jadi hukum mandi ini dia ada 5 lah. Hukum syariat semuanya dia ada 5 perkara. Ya, yang wajib, yang sunat, yang mubah. Mubah tu harus. Yang haram, yang makruh. Ya, ada 5. Jadi semua tu ada diterapkan dalam hukum mandi. Hukum mandi ada 5. Sebagai berikut. Pertama, wajib. Wajib pada 8 perkara. Wajib mandi pada 8 perkara. Kita perhatikan apa dia. Yang pertama, jika telah memasukkan hasyafah. Hasyafah, kepala kemaluan lelaki. Ke dalam faraj, kemaluan perempuan. Ataupun masuk ke dalam dubur lelaki-lelaki. Ataupun dubur haiwan. Wajib mandi. Ya. Jadi kalau yang pertama tu, iaitu memasukkan hasyafah kepala zakarnya suami ke dalam farajnya isteri, itu makna bertemulah 2 khitan yang kita dah sebutkan tadi, maka wajib mandi. Tapi na'udzubillah, ada pula orang jantan dengan jantan, homoseks. Dia pun masukkan kemaluan lelaki itu ke dalam duburnya lelaki satu lagi. Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu pun wajib mandi. Dan demikian juga yang melakukan hubungan dengan binatang, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi dengan binatang, dia bersetubuh dengan binatang. Maka itu pun wajib mandi. Tetapi yang wajib mandi yang manusia lah. Binatang tak wajib sebab binatang tak wajib salat. Manusia ni pun yang wajib mandi ni pasal dia nak salat. Kalau dia memang tak salat, nak mandi buat apa? Ya, kalau dia orang yang salat, takkan nak buat kerja macam tu. Tapi kita sebutkan hukum dia, ya. Wajiblah mandi, ya. Yang kedua sebab wajib mandi, keluarnya darah haid. Jadi kalau orang perempuan keluar darah haid, selepas habis haid dia dah kering, dia wajib mandi sebab nak salat. Dan yang ketiga, keluarnya darah nifas. Darah nifas ini darah yang keluarnya selepas melahirkan anak. Kalau darah haid, ialah datang setiap bulan, ya, itu kaum wanita lah, ya. Datang, orang kata uzur setiap bulan. Jadi uzur wanita ni setiap bulan, paling kurang 1 hari 1 malam. Paling lama 15 hari 15 malam. Itu untuk wanita, ya. Dan darah nifas itulah sekurang-kurang 1 hari 1 malam. Tapi selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, ialah ada setengah riwayat kata 40 hari, ada riwayat kata 60 hari. Itu mengikut pada keadaan tubuh badan wanita itu berbeza-beza, ya. Dalam mazhab Syafi'i sampai 60 hari. Nanti kita akan sampai pada babnya, ya. Dan yang keempat, di muka surat 238, melahirkan anak. Dia lahirkan anak. Jadi walaupun dia lahirkan anak itu tak keluar darah nifas, ya, kerana dia dibelah ataupun operation cesarean. Jadi keluarkan anak daripada terus perutnya. Jadi tak keluar darah nifasnya dari kemaluannya. Tapi wajib dia mandi juga, ya. Sewaktu dia dah bersih, dia mandi, itu dia nak solat. Yang kelima, iaitu meninggal dunia, iaitu orang yang matilah. Itu wajib kita mandikan dia sebelum kita kebumikan dia. Melainkan kalau dia mati syahid, itu tak wajib kita mandikan. Dan yang keenam, iaitu keluar mani.
Itulah kita kata tadi. Maupun keluar mani itu dengan cara sengaja ataupun tak sengaja. Umpama dia tidur, dia mimpi keluar mani, wajib dia mandi ya. Dan yang ketujuh, bernazar mandi sunat. Dia nazar. Ni aku ni hari Jumaat ni, aku nazar pada Allah, aku nak mandi sunat Jumaat. Dia nazar. Bila dah nazar, jadi wajib. Jadi benda sunat dah jadi wajib. Jadi wajiblah dia mandi, walaupun asalnya hukum sunat. Dan yang ke-8, jika terdapat najis pada badan dan tidak diketahui tempatnya. Jadi badan ni ada najis, tapi tak ingatlah kat mana. Kat belakang ke, kat depan ke. Kalau gitu, wajib mandilah seluruh badan. Sebab kalau kita tahu tempat mana ada najis, kita cuci saja. Tapi kalau kita tak tahu, kita pun was-was. Jadi kita pun wajiblah mandi seluruh badan supaya kita nak solat. Jadi solat mestilah badan yang suci bersih. Itulah yang wajib. 8 perkara yang mewajibkan kita mandi. Dan yang kedua, sunat. Mandi sunat. Mandi sunat seperti mandi Idul Fitri, mandi hari Jumaat dan yang lain-lain. Kita nak sembahyang hari raya Idul Fitri. Sebelum kita keluar rumah, kita mandi. Aku mandi sunat Idul Fitri kerana Allah. Ataupun aku mandi sunat nak pergi sembahyang Jumaat. Aku mandi sunat Jumaat kerana Allah. Itu sunat lah. Buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Dan yang ketiga ialah mubah. Mubah tu mana harus. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Tak ada dosa, tak ada pahala. Iaitu mandi tanpa niat ibadat. Tanpa niat ibadat lah. Sekadar untuk nak bersihkan diri. Sekadar untuk melepaskan daripada hawa panas. Ya. Kita baru balik bekerja. Kemudian berpeluh-peluh badan kita. Kemudian bau badan kita. Jadi kita pun mandilah. Segarkan sikit badan. Badan kita ni bau badan. Itu kita mandi tu harus. Ini kalau dia tak niat ibadat. Kalau niat ibadat, dah jadi pahala sunat. Umpamanya, dia nak bersihkan diri. Kenapa? Aku nak bersihkan diri, aku nak mandi. Aku nak sembahyang. Nanti sembahyang aku ni mengantuk. Jadi kerana ibadat khusyuk, kerana itu dia dapat pahala. Ataupun dia niatkan kerana aku ni nak pergi sembahyang kat masjid ni. Nanti orang cium badan aku bau busuk pula. Nanti aku mandilah. Jadi mandi itu kerana niat ibadat. Maka dapat pahala. Dan yang kelima, haram. Mandi itu menjadi haram pula. Allah. Macam mana mandi itu jadi haram? Ini kita lihat. Ada 2 perkara. Pertama, haram dan hukum mandinya sah. Haram tapi mandi sah. Iaitu mandi wajib atau mandi sunat dengan air hasil curian. Hasil curi. Kita curi air orang. Ini mungkin kita dekat tempat-tempat negeri yang susah air. Kita nak mandi air orang. Kita pun ambil air orang. Kita curi. Tapi nak mandi ni, mandi ada besar lah. Mandi ada besar sah. Tetapi berdosa kau kerana kau curi. Tapi sah. Ataupun nak pergi sembahyang Jumaat. Dia ambil air orang, dia curi. Mandi ada sembahyang Jumaat tu sah. Sebab dah cukup dia mandi tu. Tapi berdosa kau. Haram kau berdosa. Haram tu makna berdosa lah tu. Dibuat berdosa, tak buat dapat pahala. Dan ada pula hukum haram dan mandi pun tak sah. Alamak, lagi berat lagi ni. Apa dia? Iaitu mandi dengan niat ibadat atas seseorang perempuan yang masih dalam masa haid atau nifas. Orang perempuan dalam haid, dia tak boleh ibadat. Dia tak boleh sembahyang. Ya. Jadi orang perempuan dalam haid, bila dia mandi niat ibadat, haram dan tidak sah. Dia mandi. Aku mandi ya hadas besar. Padahal dia belum bersih lagi. Dia tahu dia belum bersih. Aku mandi niat hadas besar ni kerana Allah. Tapi dia niat mandi hadas besar tu ibadat. Ya, kerana nak buat ibadat. Jadi dia niat tu kerana ibadat. Sedangkan dia belum bersih. Maka hukumnya haram. Dan tidak sah. Sebab dia belum boleh sembahyang. Dia dapat mandi nak sembahyang pun tak boleh. Sebab dia masih lagi haid. Haidnya darah masih lagi keluar. Jadi belum tidak sah mandinya. Dan hukum mandi pun haram. Kerana beribadat di dalam waktu yang dilarang. Macam kita perempuan dalam waktu haid. Tak boleh sembahyang. Dia sembahyang. Apa hukum? Haram dan berdosa. Tak sah dan berdosa.
Dia dalam haid. Dia tak boleh puasa. Dia nak puasa. Mana boleh kau puasa? Dia puasa, aku puasa. Maka haram dia puasa dan tak sah puasa dia. Itulah ini hukum dia. Hukumnya haram dan tidak sah. Itu dia tuan ya. Faedah yang pertama, perbezaan definisi antara mandi wajib dan mandi sunat. Apa bezanya? Definisinya. Pertama, mandi wajib adalah jika sebab mandinya terjadi sebelum mandi, kecuali mandi kerana telah memandikan jenazah. Jadi mandi wajib simple, senang saja. Berlaku sebabnya sebelum kita mandi. Berlaku sebab, ya, kita mandi kerana apa? Hadas besar kerana persetubuhan. Dah bersetubuh kan? Baru wajib mandi. Kita mandi kenapa? Keluar air mani. Dah keluar air mani kan? Baru itu wajib mandi. Kita wajib mandi kenapa? Kerana orang itu baru habis haid dia. Dah habis haid kan? Dah kering darahnya. Baru wajib mandi. Macam itulah maknanya wajib mandi ni senang saja. Sudah berlaku sebab, barulah berlaku mandinya. Melainkan mandi kerana memandikan jenazah yang kita sebut tadi hadisnya. Itu sunat. Dan kita lepas mandikan jenazah, dah berlaku sebab, kemudian baru kita mandi badan kita pula. Itu hukumnya sunat. Itu satu sajalah. Sebab yang terdahulu yang berlaku sebab, kemudian baru kita mandi. Yang lain semua itu jadi wajib. Contoh, keluar darah haid terlebih dahulu, kemudian setelah suci. Itulah kita sebut tadi. Yang kedua, mandi sunat adalah jika sebab mandinya terjadi setelah mandi. Senang. Kalau mandi sunat ni, mandi dulu, barulah berlaku dia punya sunatnya. Nak sembahyang Jumaat, mandi dulu, baru pergi sembahyang Jumaat. Nak sembahyang Idul Fitri, mandi dulu, baru pergi sembahyang Idul Fitri. Nak pergi sembahyang solat gerhana, mandi dulu, baru pergi. Masya Allah. Jadi mandi sunat, kita buat mandi dulu, baru yang sunatnya kita buat. Kalau mandi wajib, yang wajib tu sebabnya sudah ada, barulah kita pun melakukan mandinya. Subhanallah. Tuan pengarang kita ni dia sudah lengkapkanlah untuk kita semua perkara yang dalam pembahasan kitab fikir ni ya. Jadi Masya Allah, kita terima kasih kepada tuan pengarang kita ni ya. Jazakallah anna khairal jazak. Ya, faedah yang kedua, tidak wajib berwuduk setelah mandi wajib. Ini telah saya sebutkan juga dalam pelajaran bab wuduk, kalau kita masih ingat. Tidak wajib berwuduk setelah sudah mandi wajib. Mandi wajib tu apa dia? Mandi hadas besar. Kerana keluar air mani, atau kerana persetubuhan, atau kerana darah haid dah kering, dah berhenti haid, atau darah nifas pun dah berhenti. Jadi wajib mandi. Jadi bila wajib mandi ni, hadas besar sudah hilang, hadas kecil dia terangkat sama. Pasal ni besar sudah angkat, batu besar dah angkat, batu kecil-kecil dah terangkat sama umpamanya. Jadi itulah kata tuan pengarang kita, jika seorang mandi wajib seperti mandi dari hadas besar, janabah, maka hukumnya adalah tidak wajib bagi untuk berwuduk setelah mandi. Jadi kalau dia dah mandi hadas besar, secara otomatik dia sudah dapat hadas kecil pun terangkat. Hadas besar terangkat, hadas kecil pun terangkat. Maknanya sudah ada wuduk lah dia. Tak perlu nak wuduk lagi. Tapi ada syarat. Hal ini jika tatkala mandi tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wuduk. Seperti keluar angin atau memegang kemaluan. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, keluar angin batal wuduk. Berkentutlah tu ya. Pegang kemaluan dengan tapak tangan, batal wuduk. Jadi kalau kita dalam masa mandi, kita tak kentut, kita tak pegang kemaluan kita dengan tapak tangan, kita mandi, maka sudah sahlah mandi kita. Dah kalau sudah sah mandi, wuduk kita pun dengan sendiri secara otomatik sudah terangkat. Tapi masalahnya, Ustaz, kalau kita mandi tak pegang, kita tak pegang kemaluan kita, kita nak bersihkan kat celah-celah kita punya private part kita tu, nanti tak kena air, nanti tak sah pula. Itu satu masalah. Kalau kita terpaksa nak bersihkan tempat private part kita tu dengan tapak tangan kita,
maknanya sudah kita membatalkan wuduk kita lah. Jadi maknanya lepas dah mandi, dah angkat hadas besar sudah terangkat, tapi wuduknya belum lagi selesai. Kenapa? Sebab masa tengah mandi tu kamu menyentuh kemaluan kamu untuk pastikan yang kamu punya air tu meratai seluruh tubuh badan. Jadi dalam bab mandi ni antaranya syaratnya kita akan sebut nanti, iaitu wajib kena seluruh tubuh badan kita. Sehingga kan tempat private part kita, maaf kata ya, mesti kita pastikan air tu masuk ke dalam celah-celah lubangnya sebelah tepi kiri kanan semua. Tapi tak pula, maaf kata, bukan nak juluk ke dalam tu, tidaklah ya. Cuma tepi-tepi dia tu semua mesti kita usahakan masukkan air. Jadi kalau orang yang badan besar, maaf kata, kalau sekiranya dia mandi secara berdiri, jadi kadang-kadang maaf kata punggung dia tertutup. Jadi punggung tertutup, dia punya lubang dubur dia tu kat belakang tertutup juga, maka air tak masuk ke kawasan tu, tak sah. Maaf kata, jadi kalau kaum orang badan besar ni, dia kena duduk ataupun dia selupkan tangan dia ke tempat private part dia tu supaya pastikan air tu masuk. Lebih-lebih lagi kalau kaum wanita pula, maaf ya, jadi kalau dia tempat faraj dia tu, dia mesti masukkan sedikit air kawasan yang dekat tempat mulut farajnya. Kalau tidak, tak kena masuk air, maka tu tidak sah. Maaflah ya, ini kita terpaksa cakap, jangan sampai nanti mandinya tak sah, sembahyang pun tidak sah. Tu dia tuan ya. Jadi kalau dia dah sentuh kemaluan dia tu dengan tapak tangannya, jadi dengan itu sendiri dia punya wuduk tu tidak berhasil. Jadi dengan itu dia kena wajib ambil wuduk lagi. Andai kata kalau itu semua dapat dibereskan, tak apa sentuh dengan tapak tangan. Macam mana ustaz? Tak sentuh tapak. Dia pakai alas. Dia pakai alas, pakai kain tipis, dia alas dia, selupkan dia punya tangan dia tu kat depan private part dia tu. Maka itu air masuk, sah mandi, sah wuduk dia sekali. Itulah dia punya kelebihannya. Jadi kalau kita mandi hadas besar dengan tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka hadas besar terangkat, hadas kecil pun terangkat. Itulah dalam kaedah fikih. Kaedah fikih mengatakan perkara yang wajib berdasarkan sebab yang khusus. Contoh keluar air mani, menyebabkan untuk tidak wajib melakukan perkara yang lebih ringan kerana sebab yang umum. Jadi hadas besar berat, hadas kecil ringan. Jadi kalau hadas besar berat sudah terangkat, hadas kecilnya secara sendiri pun terangkat. Dan sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Kita buka ini muka surat 239. Perkara D. Apakah sebab-sebab yang mewajibkan mandi? Tadi kita dah sebut 8 perkara yang wajib mandi. Ini tuan perkara kita pergi kepada lebih detail lagi ya. Ada beberapa sebab yang mewajibkan mandi, iaitu ada 7. Sebagai berikut. Pertama, memasukkan hasyafah, kepala kemaluan lelaki, ke dalam faraj, kemaluan wanita, ataupun memasukkan dalam hasyafah kepala zakar lelaki, dalam dubur laki-laki atau dubur haiwan. Itu kita telah sebut tadi ya. Itu wajib mandi. Yang kedua, berhentinya darah haid apabila yakin bahawa darah haid sudah berhenti. Jadi darah haid ini paling kurang 1 hari 1 malam. Kalau dia sudah lebih pada 1 hari 1 malam, dan kemudian dia berhenti. Dan berhenti darah haid ini pula sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Kalau dia berhenti sekejap, 1 jam 2 jam, tu tak kira berhenti lagi. Itu belum lagi dia beres ataupun belum suci lagi dia. Jadi wanita itu bila dia datang darah haid, bila darah yang dah stop, maka dia melihat kepada kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia tu dia stop 6 hari, 7 hari, jadi bila dia stop tu dia melebihi 24 jam. Suci dia tu lebih 24 jam, maka itu dah kira dia suci lah. Wajib dia sembahyang, wajib dia puasa. Tapi ini tu nanti lebih detail kita masuk dalam bab haid. Dalam buku kita akan sebutkan ya. Yang ketiga, berhentinya darah nifas. Apabila yakin darah nifas tu darah keluar selepas melahirkan anak ya. Kalau dah berhenti, dah kering, wajib dah mandi. Dah wajib mandi, wajib dah salat ya. Yang keempat, melahirkan. Kerana melahirkan anak, macam kita sebut tadilah ya, the cesarean operation.
Wajib mandi bagi wanita setelah melahirkan meskipun diiringi dengan keluarnya darah atau tidak. Keluar darah atau tak keluar darah. Walaupun cara normal tapi tak keluar darah. Tak keluar darah pun tapi melahirkan anak wajib mandi. Dan walaupun yang keluar itu mulghah, iaitu segumpal daging, ataupun alaqah, iaitu segumpal darah. Ini mana gugur lah. Wanita tu gugur. Dia mengandung baru sebulan 2 bulan tapi tak tahan, gugur, keluarlah seketul darah. Seketul darah ataupun seketul daging. Seketul daging tu kalau dah lebih lah 2-3 bulan lah ya, lama sikit. Maka keluar seketul daging. Belum ada rupa bentuk lagi. Belum ada rupa bentuk. Seketul daging. Itu wajib dia mandi. Tapi air darahnya tu mungkin tak lama lah, sekejap. Tapi kalau sekiranya kalaulah berlaku ada wanita lahirkan anak, keluar anak tak ada darah. Habis Ustaz tak ada darah macam mana ni? Wajib mandi tak? Yes, wajib mandi. Tapi wajib semayang tak? Wajib semayang. Kenapa? Sebab dia tak ada darah nifas. Jadi bila tak ada darah nifas, dia tak ada lah. Nak orang kata dalam uzur, dia tak ada dalam uzur. Yang anda kira dalam uzur, ialah kalau ada darah. Darah tu masih mengalir keluar, okey, awak dalam uzur. Tetapi kalau darah tu dah tak ada, katakan keluar darah sampai sekejap, 1 hari tak sampai, dah kering Ustaz, macam mana ni? Dah kering, awak wajib mandi, wajib sembahyang. Macam mana ni Ustaz, kita ni baru operation ni. Yelah, tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, sembahyang baring. Akan ada, nanti kita akan bab sembahyang. Kita dah sebut juga dalam pelajaran bab sembahyang dulu. Tapi kita akan ulangkan sebentar lagi ya. Pada masanya lah. Ini masih lagi bab bersuci lagi. Kelima, meninggal dunia. Maka wajib bagi jenazah untuk dimandikan sebelum dimakamkan, sebelum dikebumikan. Jika jenazah tersebut orang Muslim dan bukan mati syahid. Kalau yang mati syahid tak boleh kita mandikan. Yang keenam, nazar mandi sunat. Itu kita dah sebut. Kerana dengan nazar sesuatu yang sunat dapat berubah menjadi wajib. Seperti nazar mandi Jumaat. Maka hukumnya adalah wajib untuk mandi Jumaat. Hukum mandi Jumaat, hukumnya sunat. Itu hukum asal. Tapi ada orang dia nazar. Ustaz, berapa dia nak nazar-nazar? Jawapannya, ini bagus. Bacaan bagus. Mandi sunat, dapat pahala sunat. Mandi wajib, dapat pahala wajib. Mana lebih besar? Wajiblah lagi besar. Jadi kalau sekiranya dia nak mandi sunat Jumaat. Katakan dia nak sunat Jumaat lah. Nak mandi sunat Jumaat. Dah tentu tu memang dia nak mandi dah. Tapi kalau dia nazarkan. Sebelum dia masuk toilet tu, dia nazar. Aku bernazar pada Allah nak mandi sunat Jumaat. Jadi mandi sunat Jumaat dia sudah jadi wajib. Dia pun masuk dalam kamar mandi, toilet dia, bathroom dia, dia pun mandi. Aku niat mandi nazar sunat Jumaat. Dapat pahala wajib. Macam tu pula. Ya. Jadi daripada pahala sunat dapat pahala wajib. Itu semua ibadat yang sunat, kalau kita nazarkan dia jadi wajib. Tapi nak nazarkan jauh-jauh tu takut tak terbuat. Tapi kalau kita dekat-dekat nak buat tu, kita nazarkan, dapat pahala wajib. Umpamanya kalau orang nak sembahyang sunat, dia nak sembahyang sunat qabliyah. Memanglah nak sembahyang sunat, aku nak sembahyang sunat qabliyah. Tapi dia nazarkan pula, ya Allah, aku bernazar untuk aku kerjakan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Dia pun Allah aku sembahyang nazar sunat zuhur qabliyah. Nazar dapat pahala wajib. Nampak? Macam orang tawaf. Tawaf ni dia tak ada apa-apa, dia tawaf sunat. Tawaf sunat apa pahala. Tapi dia nazarkan. Ya, sebelum dia nak mula tawaf tu, aku nazar pada Allah untuk kerjakan tawaf sunat. Jadi asalnya sunat, tapi dah dia nazar, dia dapat pahala wajib. Jadi bila dia niat, aku niat tawaf nazar kerana Allah. Dapat pahala wajib. Alhamdulillah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Maknanya amalan-amalan sunat ni, kalau kita niatkan nazar, jadi wajib dapat pahala. Cuma kita nak niatkan tu, kalau jauh lagi seminggu, lagi sebulan nak buat tu, takut tak terbuat. Tapi kita dekat-dekat nak buat tu, kita pun niatkan, dapat pahalanya. Macam sekarang kita nak buat maulid Nabi. Maulid Nabi itu sunat. Kita nazar pula. Besok ni nak buat maulid Nabi lah kat rumah. Kita pun nazar. Aku bernazar untuk mengadakan majlis maulid Nabi SAW. Ataupun kita nak derma untuk madrasah. Derma madrasah ni sunat.
Kita pun niat, aku nazar kepada Allah untuk derma madrasah. Kemudian lepas tu kita pun keluarkan derma. Derma tu ialah nazar. Dia dapat pahala wajib. Masya Allah. Masya Allah. Banyak cara untuk kita dapat pahala berlipat kali ganda. Yalah, kalau nak buat tak apa. Ya? Pahala sunat pun okey lah juga. Ya? Habis beza pahala wajib dan sunat ni, bezanya ialah 70 kali ganda. Satu wajib 70 kali ganda daripada satu sunat. Itu dia kelebihan dia. Ya? Yang ketujuh, antara sebab wajib mandi tu keluar air mani, sperma. Ya? Syarat dari keluarnya air mani yang mewajibkan mandi ada 2 syarat. Jadi wajib mandi keluar air mani itu ada 2 syarat. Kalau tak ada 2 syarat ni, tak wajib mandi keluar air mani itu. Yang pertama, air maninya diri sendiri. Air mani sendirilah ya. Lain halnya jika yang keluar itu adalah air mani orang lain. Seperti wanita setelah mandi hadas besar atau janabah atau hadas besar, kemudian keluar darinya air mani. Maka perincian hukumnya adalah seorang wanita, seorang isteri ya, dia mandi hadas besar. Dia mandi hadas besar, lepas dia dah mandi, keluar air mani lagi. Macam mana? Jika yakin bahawa air mani yang keluar adalah milik dia, miliknya sendiri, maka wajib untuk mengulangi mandinya. Wajib ulang balik. Hal ini dapat diketahui jika terdapat syahwat. Jika terdapat syahwat pada dirinya tatkala keluar air mani. Jadi air mani ni, dia keluar ni, dia ada dia punya tanda dia. Tanda dia keluar tu dengan nafsu yang sangat kemuncak. Nafsu dia berasa puas. Itu namanya keluar air mani. Jadi seorang wanita setelah dia mandi hadas besar, kerana dia bersetubuh dengan suami dia, lepas dia dah mandi, kemudian nafsu dia menggelojak, maaf kata keluar air mani, keluar lagi. Maka wajib mandi yang kedua pula. Kerana ini memang air mani dia dan keluarnya ialah dengan nafsunya. Dan yang jika yakin bahawa air mani yang keluar adalah milik orang lain, contoh milik suaminya, maka tak wajiblah diulangi. Jadi maaf kata, bila suami isteri itu dah bersetubuh, air mani suami itu melekat dalam rahim isterinya. Isterinya pun lepas habis bersama suami dia, mandi hadas besar. Bila dah mandi hadas besar, kemudian keluar meleleh air mani. Ni air mani siapa ni? Dia isteri pun tak rasa apa-apa, tak rasa nafsu, tak ada apa. Keluar air mani. Oh, ni air mani sisa-sisa, balance daripada air mani suami dia. Oh, kalau itu bukan milik dia. Kalau itu tak wajib dia ulang balik. Ya, sekadar dia dah mandi untuk diri dia, sudah selesai. Itu yang syarat yang pertama, air mani itu mesti daripada diri sini. Itu syarat pertama. Syarat kedua pula ialah air mani itu keluar pertama kali. Yang pertama kali. Macam mana? Lain halnya jika telah keluar, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kemaluannya sendiri, dan keluar lagi, maka hukumnya adalah tidak wajib mengulangi mandi. Jadi air mani ini kali pertama keluar. Jadi maaf kata, suami isteri bersetubuh, keluar air mani. Suami pun keluar air mani, isteri pun keluar. Itu air mani pertama lah tu. Tetapi kalau sekiranya sang suami mandi, air mani dia tu tersekat, maaf kata, dalam dia punya kemaluan dia. Dia mungkin maaf kata dia keluar air mani, kemudian maaf kata dia tahan air mani dia tu, tak mau keluar penuh, tak mau keluar sepenuhnya, dia tahan, maaf kata ya. Kemudian bila dia mandi, kemudian keluar lagi, ini yang tadi balance lah, aku tadi tahan. Kalau itu tak wajib ulang balik. Sebab disyaratkan mandi kalau keluar air mani itu yang pertama. Begitu juga sang isteri pula ya. Sang isteri dia macam kita sebut tadilah. Dia dah mandi kerana dia ada persetubuhan, kemudian lepas tu keluar lagi air mani itu, tapi kali kedua dia keluar tu walaupun daripada diri dia, air mani diri dia, tapi air mani tu keluar tu meleleh begitu saja tanpa ada nafsu syahwat. Maknanya air mani saki baki diri dia. Kalau saki baki suami dia, memang kita dah kata tadi, dia tak wajib ulang balik. Tapi diri dia punya air mani sendiri keluar, tapi saki baki yang pertama, maka itu tak wajib lagi dia mandi. Tak wajib ulang balik lah mandi dia itu ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila keluar air mani itu, wajib mandi itu bila dia itu memenuhi 2 syarat. Air mani sendiri dan keluar yang kali pertama. Kalau sekiranya air mani orang,
Orang lain dia tak wajib ulang mandi dia. Kalau sekiranya dia keluar kali kedua daripada bekas balance yang pertama pun tak mewajibkan dia mandi lagi, ya. Tak wajib ulang balik mandi dia. Baik, tanda-tanda air mani. Apa tanda air mani? Kita nak tahu beza air mani ke tak air mani. Tanda-tanda air mani ada 3. Pertama, terasa nikmat waktu keluar. Jadi waktu keluar, maaf kata, dia keluar terpancul dan kemudian dengan perasaan nafsu yang sangat kita katakan menggelonjak, tinggi dan rasa puas. Itu maknanya air mani. Yang itu tanda pertama. Tanda kedua, keluarnya dengan terpancar, maknanya terpancut, ya. Bukan keluar meleleh, tidak. Keluar dengan cara terpancut. Itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ya, di mana dengan berlakunya persetubuhan suami isteri itu air mani terpancut, jadi dia boleh, orang kata, cepat terus masuk ke dalam rahim isterinya yang mudah-mudahan bertemu dengan telur yang ada dalam rahim isterinya menjadikan anak ataupun baby. Itulah dia hikmah Allah Ta'ala, subhanallah, ya. Dan yang ketiganya, apabila dalam keadaan basah, maka baunya seperti bau adonan tepung. Tepung macam mana kalau kita adon tepung, bau macam hapak. Itulah kalau air mani itu basah, dia akan baunya bau hapak, ya, bau tepung yang sedang diadun. Dan apabila dalam keadaan kering, baunya seperti bau putih telur. Jadi ibu-ibu yang kat dapur tu, bau putih telur. Macam mana? Bau putih telur bau kan? Macam itulah baunya air mani yang sudah kering, ya, yang sudah kering, ya. Apabila terdapat salah satu dari tanda di atas, maka wajib mandi. Jadi ini 3 tanda ni bukan mesti 3 tanda mesti ada. Kalau ada salah satu saja daripadanya, sudah itu tandanya, itu air mani. Kalau sudah tanda itu air mani, wajiblah dia tu mandi, ya. Jadi dengan pertama waktu dia keluar tu rasa nikmat, ataupun yang keduanya iaitu dia keluar tu dengan terpancar ataupun terpancut, atau yang ketiganya iaitu ada bau dia, kesan bau dia. Itu semua tanda-tanda air mani. Kalau dah begitu, wajiblah dia tu mandi, ya. Definisi dan hukum mani, mazi dan wadi. Ya. Ni apa bezanya? Mani, mazi dan wazi. Ini wallahu alam. Kita bersitulah tuan-tuan, ya. Jadi banyak sangat ni kita nak masuk sekali in one time pun nanti tak boleh nak masuk juga, ya. Jadi kita separatkan, ini pun dah cukup masanya. Jadi kita berhenti pada muka surat 241, perkara mani, ya. Ini perbezaan mani, mazi dan wazi, ya. Wallahu a'lam. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kadang-kadang kita cakap bab fikir ni kita pun malu-malu juga, tapi kadang-kadang terpaksa juga cakap. Kalau tak cakap nanti orang tak jelas nanti buat yang salah. Kita yang mengajar ni pun berdosa. Jadi terpaksa kita cakap. Maaf sajalah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih kepada para anda yang telah berderma untuk madrasah yang kami bangunkan di Kemboja. Alhamdulillah kita bangunkan 3 madrasah. 2 madrasah dah sempurna dermanya untuk diteruskan pembangunan. Dan madrasah ketiga pula, alhamdulillah sekarang ni derma masih lagi dapat dikumpulkan. Dan alhamdulillah jumlahnya pun sudah meningkat, yang telah dikumpulkan dalam 20,000 lebih. Dan kita masih memerlukan dalam belasan lagi. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang masih nak derma dengan niat untuk mak, ayah ataupun nak niat nazar, ya apa-apa pun boleh lah, ya. Jadi tuan-tuan boleh teruskan dengan melalui PayNow ataupun transfer, ya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Pelajaran kita ini bukan pelajaran untuk kita, untuk semua umat. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, ya, kita boleh sebar-sebarkan, boleh paskan mereka. Sebab ini perkara ini fardu ain. Kalau kita fardu ain ni dalam bab kesucian, kepembersihan tak lepas, tak habis, tak sempurna, kita semayang kita tak sah. Ya, kita ibadat tak diterima oleh Allah. Sebab tu perkara ini bukan perkara orang kata sunat, tapi wajib kita belajar, ya.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga kepada mereka yang derma, dan juga saya membuka lagi peluang untuk derma dan juga untuk fakir miskin, ya, dan juga untuk kita kata anak yatim, ya. Jadi siapa-siapa derma teruskan, dan dengan itu saya minta maaf banyak apa-apa kekurangan dalam penyampaian saya, tersilap kata, terkasar bahasa yang tak sedap didengar, maaf banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya ke tidak? Terima kasihlah banyak-banyak. Marilah sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebelum itu diingatkan, malam ini insya-Allah lepas maghrib ada kuliah saya, kitab Siras Salikin, yang membicarakan tentang bagaimana nak mencabutkan sifat takabur daripada hati kita. Itu pun penting tuan-tuan, ya. Iaitu jam 7.30 malam di Masjid Maidin. Masjid Maidin iaitu Kembangan, Singapura, ya. Siapa yang ada lapang silakan. Dan demikian juga pada malam ini lepas Isyak jam 9 malam akan ada pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani, kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini insya-Allah kita akan baca jam 9 malam di Masjid Kasim. Masjid Kasim Changi, Singapura, ya. Jadi tuan-tuan yang ada kelapangan silakan ambillah perhatian, sebab pelajaran tasawuf ni bukannya bukan kata sunat, tapi wajib kita belajar, ya, sebagai untuk nak bersihkan hati kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Dan marilah sesama kita baca selawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.